Okey, Assalamualaikum. So, hari ni aku nak cakap tentang borang tahlil arwah. Nabi bagi tahu dalam hadis, yang mendoakan si mati adalah anak-anak yang soleh. Bukan nak kata kita tak boleh mendoakan si mati. Kita boleh doakan si mati pada bila-bila masa tanpa wang ringgit. Sekarang ni yang kita nampak, diorang sediakan satu borang, kita listkan nama-nama arwah. Dan kalau kau tengok surau-surau kampung, dia minta satu arwah RM30. Kalau yang advance sikit, 10 nama letak 500. Jelas Nabi bagi tahu dalam hadis, yang pertama, ilmu yang bermanfaat, kita bawa mati. Yang kedua, doa anak yang soleh. Aku nak highlightkan dekat point doa anak yang soleh. So, kita harus menjadikan diri kita sebaik yang mungkin untuk kita menjadi anak yang soleh, dan kita harus mendoakan kepada ibu bapa kita agar dosa mereka diampunkan. Bukannya kerana kita ada duit, aku nak decide surau ni aku bagi 200, masjid ni bagi 500. Itu bukan cara yang dianjurkan dalam Islam. Sebenarnya kita sendiri sebagai seorang anak kena mendoakan ibu bapa kita. Kita kena banyakkan istighfar supaya Allah mengampunkan dosa kita dan dosa kedua ibu bapa kita. Aku nak ceritakan pengalaman aku sendiri yang dekat masjid di kawasan rumah aku, yang mana diorang dia mengedarkan borang untuk tahlil arwah ni. Kononnya borang untuk ampunkan dosa-dosa arwah ni. Diorang kata diorang akan bacakan Al-Quran untuk arwah, diorang akan solat dan sebagainya lah untuk arwah. So diorang panggil lah budak-budak tahfiz ni untuk duduk dekat masjid tu. Kebiasaannya aku akan iktikaf di UIA, tapi waktu tu Allah takdirkan aku nampak diorang berborak dekat kaki 5 luar masjid dalam keadaan rehal yang di atas ni ada Al-Quran. Diorang buat bulatan dan diorang pasang speaker yang mana mempunyai bacaan Al-Quran. Ini bukan satu benda yang diamalkan oleh Islam. Wallahi, ini kita amalkan seperti ini, kita menjadi satu hamba yang independent. Kita ni bergantung. Sebab apa? Kita ni doa untuk ibu bapa, kita nak minta orang baca. Doa untuk anak-anak kita, kita minta imam baca. Tak bolehkah kita cuba untuk jadi insan yang terbaik di sisi Allah, dan kita mendoakan supaya doa kita ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak bagi tahu juga, kalau korang tahu, ini adalah merupakan salah satu daripada apa yang dilakukan oleh setengah agama yang lain. Contoh macam agama Kristian, diorang ada satu form. Dekat form tu diorang ada tuliskan, okey, nama sekian-sekian, aku telah buat dosa ni. So diorang bagi dekat padri diorang untuk bacakan supaya minta kepada Tuhan yang diampunkan dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa inni qarib, katakanlah aku dekat dengan hamba-hambaku. Allah bagi tahu, tak ada perantaraan. Allah terus bagi tahu, katakanlah aku dekat. Allah tak ada letak pun sesungguhnya aku dekat. So nak bagi tahu betapa dekatnya Allah dengan hamba-Nya, yang mana kita boleh direct minta tolong dengan Allah, kita boleh minta ampun dengan Allah, minta apa saja daripada Allah, bukan daripada sesiapa, bukan perantaraan daripada sesiapa. Ya, tak salah untuk kita minta doa daripada orang yang soleh, tapi bukan sepanjang masa, bukan setiap tahun kita harapkan. Mana mereka ni mengauk keuntungan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Kalau kita ingat sebelum ni pernah viral isu siapa yang nak minta doakan dekat umrah sana, bagi duit diorang akan doakan dekat depan Kaabah. Ini semua bukan benda yang dianjurkan oleh Islam. Jika benar mereka melakukan ini ikhlas kerana Allah Ta'ala, mereka tak perlu mengharapkan ganjaran apa, melainkan mengharapkan ganjaran daripada Allah. So aku harap pihak-pihak surau, masjid yang masih mengedarkan borang-borang sebegini, tolong hentikan, supaya kita tak membiarkan umat kita menjadi sesuatu umat yang tak nak berusaha untuk menjadi seorang yang soleh, untuk mendoakan kepada ibu bapa mereka dan diri mereka sendiri. Kita belajar untuk mencari daripada hadis-hadis Nabi, daripada Al-Quran, doa-doa yang baik untuk didoakan, supaya kita lebih dapat kepuasan dengan apa ganjaran yang telah Allah berikan dengan kita mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Ramadan kali ini jangan kita sia-siakan, jangan buat lagi perkara ini, supaya kita memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah.